Saudara, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 在我们阅读和思想主的圣言之前，我们先一起祷告。 Ya Tuhan, kami sungguh rindu supaya Engkau selalu dan selalu menjadi segala-galanya dalam hidup kami. 主啊，我们非常渴慕，在我们的生命中，你可以成为我们的一切的一切。 Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh tuntunan kebenaran firman-Mu. 所以呢，我们非常需要学习你圣经中的真理的教导。 Biarlah pada waktu kami membaca merenungkan firman-Mu, Roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami. 当我们阅读思想你的圣言的时候，求圣灵在我们每个人心中工作。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，我们感谢你， Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 我们祷告，我们奉主耶稣基督的名交托。 Amin. 阿门。 Selamat malam saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-12. 我请大家打开圣经，翻到撒母耳记上第12章。 Hari ini kita akan merenungkan 1 Samuel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. 今天我们要一起学习撒母耳记上第12章第1节到第25节的经文。 Saudara, saya akan membacakan hanya di dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa memperhatikan di layar tersedia di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. 台上只用印尼文读一遍，请大家看荧光屏上的印尼文和中文经文。 Demikian bunyi firman Tuhan, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu.
Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang, tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saudara sekalian, di dunia medis ada satu gangguan kesehatan yang disebut dengan istilah fobia. 在医学领域中，有一种叫做恐惧症的疾病，能够干扰人类的身体的健康。 Saudara, fobia ini adalah gangguan kecemasan di mana seseorang itu merasa ketakutan yang sifatnya terus-menerus, berlebihan, dan tidak realistis terhadap situasi atau objek tertentu. 恐惧症是一种人们对周围的事物或者情境的一种不现实的、持续性的忧虑的感觉。 Sederhananya adalah takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. 简单的说，他们惧怕一种其实不用惧怕的事物。 Nah, saudara, rupanya ada banyak sekali jenis-jenis fobia. 恐惧症其实有很多类型的。 Saudara, berikut ini adalah daftar jenis-jenis fobia yang berhasil saya temukan secara cepat, secara sekilas. 下面我给大家看一张表，这张表是我很快的通过这张表列举出恐惧症的各种类型。 Coba saudara lihat sebentar. 请大家看一看这张表吧。 Ada yang sempat hitung, saudara, berapa banyak jenisnya? 你能算出来吗？恐惧症的类型一共有多少种呢？ Saudara, dari daftar ini, saudara, ada beberapa jenis fobia yang menarik buat saya. 在这张表里所列举出来的恐惧类型，其中有几样引起我注意。 Misalnya fobia cermin, saudara. 比方说镜子恐惧症， Takut ketika melihat cermin. 对镜子感到惧怕。 Ada juga di dalam daftar ini fobia kaki, saudara. 还有呢，脚恐惧症。 Dan ada yang lebih unik lagi, yaitu fobia angka 8, saudara. 还有一种很奇特的，就是对8这个数字感到惧怕的感觉。 Pasti bukan orang Chinese, saudara, sebab orang Chinese suka angka 8, saudara ya. 这种人肯定不是中国人，因为中国人很喜欢8这个数字。 Nah, saudara, tentu saja ada penjelasan medis, penjelasan saintifik tentang fobia. 对恐惧症当然有科学性的、有医学上的解释。 Saudara, saya tidak kompeten untuk membahasnya karena saya bukan ahlinya. 因为我不是这方面的专业人员，所以我没有资格来评论这个恐惧症。
Tetapi fobia, saudara, fobia itu adalah gambaran dari keunikan manusia. 恐惧症是人类一种独特的表现。 Saudara, kita bisa takut, kita bisa takluk, kita bisa tunduk terhadap objek yang seharusnya tidak perlu kita takuti. 我们会对一种其实我们不用惧怕，不用感到降服于它下面的一种那些周围的事物。 Tetapi anehnya saudara sekalian, terkadang kita justru menolak untuk takut, untuk takluk, untuk tunduk terhadap objek yang seharusnya perlu kita takuti. 所以呢，奇怪的是，我们呢偏偏不惧怕，不降服于我们应该惧怕的事物。 Saudara, kondisi ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan rohani kita. 这种情形也经常发生在我们的灵命生活中。 Saudara, kita sebut saja dengan istilah fobia spiritual atau fobia rohani. 我们可以把这种现象称为灵命上的恐惧症。 Saudara, kapan kita terserang fobia spiritual, saudara? 我们什么时候会患上灵命上的恐惧症呢？ Secara sederhana, saudara, kita terserang fobia spiritual ketika kita lebih takut hal-hal yang lain dibanding takut akan Tuhan. 就是当我们惧怕其他的事物，比起惧怕上帝的时候，我们就会患上这种灵命上的恐惧症了。 Saudara, Tuhan adalah pencipta kita. 我们是上帝造出来的， Maka sudah sepatutnya kita takut takluk kepada kedaulatan Tuhan. 所以我们应该是敬畏，屈服于上帝的主权之下。 Tuhan adalah penyelamat kita. 上帝是我们的拯救者， Maka sudah selayaknya kita takut, kita tunduk pada kehendak Tuhan. 所以我们应该降服于上帝定下的旨意。 Tuhan adalah pemelihara kita. 上帝看顾保佑我们， Maka sudah seharusnya kita takut, kita tunduk pada rencana Tuhan. 所以我们应该完全降服于敬畏于上帝给我们定下的旨意和计划。 Tetapi lagi-lagi saudara, sering kali kita justru lebih takut, kita lebih tunduk terhadap hal-hal yang lain. 但是呢，我们呢更惧怕其他的事物，比起敬畏上帝。 Kita lupa saudara sekalian bahwa pada waktu kita takut kepada hal-hal yang lain melebihi takut akan Tuhan, itu sebenarnya sama saja dengan kita menolak untuk mengabdi kepada Tuhan. 其实呢，当我们惧怕其他事物，比起敬畏上帝的时候呢，这就表示说我们离弃了上帝了。 Saudara, teks yang tadi kita baca sering disebut sebagai pidato perpisahan Samuel sebagai hakim yang terakhir. 刚才我们读的这本是以色列民的最后一个士师撒母耳临终前的讲话。 Pada waktu itu saudara, bangsa Israel di dalam kedegilan hati mereka meminta supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. 当时呢，以色列民存着刚硬的心，他们要求为他们立一个人做他们的王。 Saudara, setidaknya di sini ada 3 kali di mana Samuel itu mengulang-ulang pesan yang intinya sama, yaitu di ayat 13, 14, ayat 20 dan ayat 24. 这里呢，在第23和24节，至少撒母耳有4次重复的讲了同样内容的话。 Saudara, Samuel mengingatkan bangsa Israel untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan dengan cara melayani Tuhan segenap hati mereka. 撒母耳提醒以色列民应该经历从老实着精心的服侍上帝，来表示对上帝的敬畏。 Dan ini dilakukan oleh Samuel bukan tanpa alasan, saudara. 撒母耳这样做并不是没有理由的。 Saudara, bangsa Israel terlalu sering terjangkit fobia rohani. 以色列民呢，经常不断的患了灵命上的恐惧症。 Terlalu sering saudara mereka takut kepada berhala-berhala bangsa lain daripada takut kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. 他们呢，更惧怕周围的外邦人的王，比起敬畏领他们出埃及地的耶和华上帝。 Mereka kemudian meninggalkan Tuhan dan kemudian mereka beribadah kepada Allah lain. 他们就离开上帝了，反而是侍奉外邦人的神。 Saudara, terlalu sering mereka takut kepada kekuatan raja-raja bangsa lain daripada takut kepada Tuhan, raja segala raja yang melindungi mereka. 他们呢，更怕外邦人的王，比起害怕那个敬畏领他们出埃及地的看顾保佑他们的耶和华上帝。 Dan di sini buktinya saudara sekalian, mereka memilih untuk dipimpin oleh seorang raja manusia dan menolak Tuhan sebagai raja mereka. 他们呢宁愿选择一个人立他为他们的王，与其顺服于上帝万王之王的辖制。 Ironisnya saudara sekalian, ironisnya bangsa Israel melihat dan mengalami sendiri dahsyatnya kuasa Allah. 其实讽刺的是，以色列民亲眼看见，也亲身经历到上帝的大而可畏。
Mereka melihat mengalami sendiri besarnya kasih anugerah Tuhan buat mereka. 他们也亲眼经历到上帝对他们的无可比拟的大爱。 Tetapi itu pun tidak membuat mereka kebal dari serangan fobia spiritual. 但是呢，这一切不能够使他们不患上灵命上的恐惧症。 Nah saudara, kalau bangsa Israel saja tidak kebal, saudara sekalian, itu artinya kita perlu lebih berhati-hati, saudara. 如果连以色列民都不能够不患上这种灵命上的恐惧症，何况我们更要谨慎了。 Kita lebih rentan, kita lebih gampang kena fobia rohani. 我们更加脆弱，我们更容易能患上灵命上的恐惧症。 Kita tidak melihat dan mengalami langsung pengalaman antara Israel dengan Tuhan seperti yang mereka alami di perjanjian lama, saudara 因 sekalian. 为我们不像以色列民在旧约时代，他们亲身经历到上帝对他们的眷顾和保佑， Maka kita perlu hati-hati, saudara. 所以呢，我们要特别小心。 Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita dari bahaya fobia spiritual? 那么我们应该做些什么事呢，才能够避免我们患上灵命上的恐惧症呢？ Saudara, apa yang Samuel lakukan terhadap bangsa Israel di dalam pasal ini bisa menolong kita? 撒母耳对以色列民所做的事可以帮助我们。 Yang pertama, saudara sekalian, 首先呢， mari kita tekun mengingat segala kebaikan Tuhan bagi kita. 我们要经常不断的想起上帝对我们的美善。 Saudara, Samuel panjang lebar di pasal ini mengajak bangsa Israel untuk mengingat segala perbuatan Tuhan bagi mereka sejak masa lampau sampai hari itu. 撒母耳在这里呢，重复不断的提醒以色列民要记住，从过去到现在，上帝如何眷顾保佑他们。 Bahkan ketika bangsa Israel menolak Tuhan dan meminta raja, Tuhan pun tetap menyatakan kebaikannya bagi Israel dengan memberikan seorang raja. 甚至当他们呢，离弃耶和华上帝要求立一个人为他们王的时候呢，上帝答应他们的要求，给他们立了一个王。 Saudara, di tengah ketidakbaikan bangsa Israel, Tuhan tetap baik. 虽然以色列民不好，但是上帝对他们还是很好， Itulah yang mereka perlu ingat, saudara. 所以这就是他们应该想起的事。 Dan itu juga yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita, saudara. 同时呢，我们在我们的生命中也应该想起同样的事。 Kita perlu tekun mengingat segala kebaikan Tuhan bagi kita, sebab itulah yang menjaga diri kita supaya terus bersedia hidup takut akan Tuhan. 所以呢，这是应该提醒我们想起上帝的美善，让我们可以经常不断的能够敬畏耶和华上帝。 Maka jangan pernah lewatkan satu hari pun, saudara, tanpa mengingat kebaikan Tuhan. 所以我们呢，要每天的都要想起耶和华上帝的美善。 Pada waktu kita tergoda untuk takut kepada hal yang lain, ingat kebaikan Tuhan, saudara. 当我们被引诱去相信其他、去惧怕其他时候呢，我们要想起上帝的美善。 Ingat berbagai kebaikan Tuhan yang sudah kita terima meskipun kita tidak pantas untuk menerimanya. 虽然我们不配领受上帝的美善，但是我们已经领受了上帝的美善，这件事你应该好好的记住。 Nafas hidup, nafas kehidupan ini, 比方我们的生命气息吧， kecukupan yang kita boleh alami, 我们每天享受的足够的食物， dan keselamatan yang kekal dan pasti yang dari Tuhan. 还有呢，从上帝而来的肯定的永恒的生命。 Saudara, tekunlah mengingat segala kebaikan Tuhan bagi 我们要经常不断的想起上帝赐给我们的各种美善， maka niscaya kita akan terhindar dari fobia spiritual. 那我们就不会患上灵命上的恐惧症了。 Yang terakhir, saudara sekalian. 最后一点， Saudara, mari kita tekun untuk kembali kepada Tuhan setiap kali kita gagal. 当我们每次失败之后，我们要经常不断的回转归向上帝。 Saudara, setelah menyadarkan bangsa Israel akan kesalahan mereka, 撒母耳提醒以色列民认识到他们自己的错误之后， Samuel kemudian berkata supaya mereka jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan kembali beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati 他 mereka. 们呢撒母耳要以色列民呢回转归向四方敬畏上帝。 Samuel menasihati bangsa Israel ketika kalian sudah gagal, jangan menjauh dari Tuhan, sebaliknya kembali kepada Tuhan. 撒母耳提醒他们，当他们已经失败了，千万不要灰心失意，应该回转归向上帝，敬畏他。 Dan kabar baiknya, saudara sekalian, Tuhan tidak akan membuang umatnya oleh karena janjinya sendiri. 上帝因为自己所立的约，他绝不会抛弃以色列民，这是我们应该记住的好消息。 Setiap kali mereka gagal, mereka perlu tekun kembali kepada Tuhan. 所以当他们失败了，
他们醒悟了，他们必须继续不断的回转归向上帝， Itulah yang perlu mereka lakukan. 这是他们必须做到的事。 Dan itu juga yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. 同时，也是我们在我们生命中必须做到的事。 Saudara, fobia rohani tidak akan pernah bisa diatasi dengan usaha kita sendiri. 我们绝对不能够用自己的能力来克服灵命上的恐惧症。 Fobia rohani harus diatasi dengan cara mengakui kegagalan kita dan kembali lagi kepada 我 Tuhan. 们必须承认我们的失败，我们必须一次又一次的回转归向上帝，才能克服灵命上的恐惧症。 Kembali mengabdi kepada Tuhan. 我们重新释放我们的上帝， Kembali hidup takut akan Tuhan. 我们重新过着敬畏上帝的生活， Kembali lagi mengalami besarnya anugerah 我 pengampunan 们再 Tuhan. 次领受到上帝赐给我们的莫大的恩典。 Maka tekunlah untuk kembali kepada 所 Tuhan. 以我们要继续不断的、不停的回转归向上帝。 Maka niscaya kita akan bisa mengatasi fobia spiritual. 那么我们都一定能够克服灵命上的恐惧症。 Saudara sekalian, hari ini kita masih hidup di dalam bayang-bayang rasa takut oleh karena pandemi 今天 COVID-19. 因为新冠肺炎疫情，我们还活在恐惧阴云的笼罩之下。 Dan itu tentu saja bukanlah satu-satunya hal yang mungkin kita takuti di dalam hidup kita. 也许在我们的生命中，这不是唯一的令我们感到惧怕的事物。 Saudara, di tengah-tengah rasa takut yang saat ini real, nyata kita alami, 在今天我们所面对的实实在在的让我们恐惧的环境当中， mari kita juga ingat bahwa kita perlu takut kepada Tuhan lebih dari apapun. 我们应该远胜于惧怕其他事物，更敬畏我们的上帝。 Dan percayalah saudara sekalian, saat kita bertekad untuk hidup takut akan Tuhan, 当我们下决心要活着敬畏上帝的时候， saat kita bertekad untuk hidup tunduk di bawah pimpinan Tuhan, 如果我们选择降服于上帝的引领的话， disitulah kita akan semakin melihat, semakin mengalami anugerah Tuhan yang melampaui segala ketakutan dan segala 我 pergumulan 们就 hidup 会 kita. 感受到远超过一切恐惧感觉的上帝的莫大的恩典。 Maka mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan terus-menerus belajar hidup takut akan Tuhan. 让我们继续不断的学习敬畏上帝，来继续过我们每日的生活。 Mari kita tunduk kepala. 来，我们低头祷告。 Saudara, mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. 让我们大家在上帝面前静下心来。 Kalau saudara mau, saudara mampu, saudara boleh mengambil sikap berlutut. 要是你能够，你愿意的话，你可以跪下来。 Saudara, kita sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们已经一起听了思想上帝的话了。 Apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita? 上帝对我们说了什么话呢？ Dan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan sebagai respons kita? 作为回应，我们想对上帝说什么话呢？ Mari kita tenang di hadapan Tuhan. 来，我们在上帝面前静下心来。